Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Insyira binti Ahmad Fauzi dan saya dari kumpulan 1 ingin membentangkan tajuk Metodologi para sahabat dalam pembinaan hukum Islam. Pada 11 Hijrah, perundangan di zaman para sahabat bermula dari kewafatan Rasulullah hingga akhir abad pertama Hijrah. Pada ketika itu, ia merupakan zaman pentafsiran undang-undang, di zaman permulaan terbukanya pintu ijtihad dan istinbat. Mari kita tengok apa itu pengertian istinbat. Istinbat ialah mengeluarkan hukum dengan berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis dalam perkara yang belum ada nas yang jelas. Pada ketika itu, para sahabat telah menjadi rujukan atas beberapa keistimewaan. Yang pertama, mereka adalah yang paling rapat dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, menyaksi sendiri sebab-sebab diturunkan ayat. Ada di kalangan antara para sahabat yang menjadi ahli perundangan dan juga ahli permesyuaratan Rasulullah baginda. Apabila berlakunya sesuatu peristiwa, mereka akan mencari hukum di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Mari kita tengok apakah itu pengertian ijtihad pada segi bahasa dan juga pada segi istilah. Ijtihad pada bahasa, mencurahkan tenaga dalam melakukan sesuatu perbuatan. Yang kedua, pada istilah ialah proses usaha mengeluarkan sesuatu hukum syarak berlandaskan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, terdapat 3 objektif pembentangan. Yang pertama, menjelaskan konsep sahabat dalam Islam. Yang kedua, mengenal pasti 3 metodologi sahabat dalam hukum Islam. Dan yang terakhir, menganalisa isu hukum Islam semasa yang berkaitan dengan metodologi sahabat. Hai, saya Muhammad daripada kumpulan 1. Saya akan terangkan maksud sahabat daripada segi istilah dan juga bahasa. Daripada segi bahasa, sahabat diambil daripada perkataan bahasa Arab, iaitu sahabah, yang bermaksud kawan ataupun berkawan. Daripada segi istilah pula, sahabat terdapat 2 kategori. Yang pertama, kategori yang ketat, dan yang kedua ialah kategori yang longgar. Menurut Anas bin Malik, tak semua sahabat Nabi ini dikira sebagai sahabat. Maksudnya dekat sini, orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW tu, walaupun dia nampak, dia melihat Rasulullah SAW secara fizikali, tapi dia tak beriman dengan Nabi, dia tak beriman dengan Rasul, dia tak beriman dengan Allah, dia tak beriman dengan Islam. So maksudnya dia tak dikira sebagai sahabat. Hanya yang beriman, lepas tu dia hidup zaman Nabi dan dia melihat Nabi secara fizikali, so maksudnya itulah sahabat. Itu menurut Anas bin Malik. Untuk kategori yang kedua pula, iaitu kategori sahabat yang longgar, ialah menurut Ali Al-Madini, ialah orang yang hidup pada zaman Nabi, lepas tu dia nampak Nabi secara fizikali walaupun sejam, walaupun di siang hari dia nampak Nabi secara sejam, dikira sebagai sahabat. So pendapat ni tak berapa kukuh, sebab kalau definisi ini diguna pakaikan, jadi maksudnya orang-orang kafir ataupun orang-orang murtad juga dikira sebagai sahabat Nabi. Jadi di sini terdapat 2 lah kategori sahabat, yang sangat longgar dan juga yang sangat ketat lah. Yang pertama yang sangat ketat, yang dinyatakan oleh Anas bin Malik, dan yang kedua kategori yang sangat longgar, iaitu Ali Al-Madini. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Nur Rashidah binti Hamzah. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai tajuk metodologi sahabat dalam pembinaan hukum Islam. Kami telah memilih 3 metodologi. Yang pertama ialah metodologi Saidina Umar dan harta ghanimah, dan yang kedua metodologi Saidina Abu Bakar dan harta pusaka, dan yang ketiga adalah metodologi Abdullah ibn Mas'ud dan Faraid. Seterusnya kita pergi kepada slide yang pertama, iaitu mengenai metodologi Saidina Umar dan harta ghanimah. Kes yang berlaku pada zaman Saidina Umar ialah kes tanah-tanah pertanian yang ditawan di Iraq dan juga Parsi. Disebabkan bertelingkah mengenai cara pembahagian tanah tersebut, maka disebabkan pendapat Saidina Umar, iaitu bagi Umar harta ghanimah tidak termasuk dalam harta tetap seperti tanah. Maka para pejuang Islam dan juga para ijtihad ni tidak bersetuju dengan pendapat Saidina Umar. Maka setelah 3 hari Saidina Umar bermesyuarah, ada ayat Al-Quran yang menepati pendapat beliau, iaitu yang tidak memasukkan harta rampasan seperti tanah dalam kaedah ghanimah, tapi di sebaliknya dalam kaedah faid. Seterusnya kita pergi kepada metodologi Saidina Abu Bakar dan harta pusaka, iaitu metodologi yang kedua, iaitu kes yang berlaku pada zaman Saidina Abu Bakar ialah seorang nenek sebelah ibu datang kepada Saidina Abu Bakar dan beliau menuntut bahagiannya daripada pusaka cucu lelakinya. Pendapat Saidina Abu Bakar ialah beliau bertanya kepada para sahabat kalau pernah mendengar hukum yang diperlukan daripada Rasulullah, maka beliau tidak terus mengeluarkan fatwa tetapi bertanya kepada para sahabat terlebih dahulu mengenai hukum yang pernah diucap oleh Rasulullah SAW. Maka bangunlah saksi yang bernama Al-Mughirah ibn Syubah telah menyebut bahawa Rasulullah telah memutuskan peruntukan sebanyak 1/6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zati Ilham binti Bahrom daripada kumpulan 4. Seterusnya, slide yang seterusnya ialah sebab perbezaan pendapat di kalangan para sahabat. Terbahagi kepada 3, iaitu dari sudut peribadi dan metodologi, dari sudut pemahaman, dan yang ketiganya dari sudut keadaan sekeliling ataupun sekitar. Kita lihat slide yang seterusnya dari sudut peribadi dan metodologi. Ianya terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah perbezaan dari segi mentaliti dan kecerdasan. Yang kedua, perbezaan dalam berdampingan dengan Rasulullah. Yang ketiga, perbezaan syarat penerimaan hadis di kalangan para sahabat. Dan yang keempat, perbezaan mengenai skop penggunaan nas syarak. Kita lihat pula dari sudut pemahaman, juga terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah perbezaan dari sudut pengertian bahasa. Yang kedua, perbezaan dari sudut penggunaan bahasa. Yang ketiga, perbezaan dari sudut susuk bahasa. Dan yang keempat, perbezaan dari sudut pertentangan lahir daripada nas-nas. Slide yang seterusnya ialah dari sudut keadaan sekitar ataupun sekeliling. Selain daripada sebab-sebab peribadi, metodologi, pemahaman dan sebagainya, terdapat juga contoh hukum yang berubah kerana perubahan persekitaran dan keadaan masyarakat. Ianya seperti yang ditulis di dalam buku hukum-hukum Islam adalah menjadi amalan biasa pada zaman pemerintahan Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan Saidina Ali, bahawa binatang yang terlepas daripada tuannya dibiarkan sahaja sehinggalah ia dijumpai semula oleh tuannya. Ianya jelas daripada hadis Nabi, iaitu sabda Rasulullah, jangan pedulikan ia boleh meragut rumput sendiri dan meminum air sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Tetapi pada zaman pemerintahan Saidina Osman, keadaan masyarakat telah berubah.
apabila masyarakat kurang beramanah dan ada kemungkinan binatang tersebut akan hilang dan bukan kembali kepada tuannya, maka hukum telah mengalami perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hairul Iman bin Ahmad Hir. Saya akan menerangkan isu hukum Islam semasa yang berkaitan dengan metodologi sahabat. Mari kita lihat hukum Islam semasa yang berlaku pada zaman sahabat dan berkesinambungan hukumnya sehingga sekarang. Okey, yang pertama iaitu tentang isu hukum pengharaman arak. Jika kita lihat pada zaman sahabat, arak merupakan sejenis minuman kegemaran bangsa Arab sejak zaman jahiliyah dan juga sesudah kedatangan Islam. Jika kita lihat juga pada sirah pada zaman sahabat, arak juga dijadikan minuman utama dalam jamuan ataupun majlis yang diadakan, menganggap menjamu arak ini adalah bertujuan memulihkan ataupun meraihkan tetamu. Okey, yang kedua, pengharaman arak ni secara berperingkat adalah bertujuan untuk memelihara maslahat umat pada zaman tersebut. Ini kerana ketika itu minuman arak ini telah menjadi adat ataupun minuman tradisi masyarakat Arab jahiliyah yang sukar untuk ditinggalkan secara sekaligus. Malahan juga sahabat-sahabat Rasulullah sendiri pun meminum arak kerana ketika itu larangan Allah terhadap minuman arak ini belum ada. Jika pengharamannya dilakukan secara drastik, berkemungkinan umat Islam pada masa itu tidak dapat mentaati larangan Allah Subhanahu wa taala dan maqasid pengharamannya juga tidak dapat dicapai. Okey, jadi bila masakah pengharaman arak ini berlaku? Okey, pengharaman arak ini berlaku apabila sahabat sedar akibat minuman arak itu dapat menghilangkan pertimbangan akal dan lalu menimbulkan kekacauan terhadap orang-orang di sekelilingnya, sehinggakan berlakunya kesalahan membaca ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam solat maghrib. Okay, dalam surah Al-Kafirun yang bermaksud, katakan wahai orang-orang kafir, aku akan menyembah apa yang engkau sembah. Jadi arak ini diharamkan sepenuhnya setelah berlakunya peristiwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah mengimamkan solat dan telah membacakan surah Al-Kafirun dalam keadaan mabuk tanpa sedar dan telah mengubah makna ayat tersebut. Konklusinya, metodologi sahabat dalam mengeluarkan fatwa berdasarkan wahyu baginda Nabi Muhammad SAW dan kadang-kadang pula menggunakan hadis. Iaitu, hukum perundangan pada waktu itu sama ada ketetapan itu hasil daripada wahyu dan ijtihad baginda Nabi Muhammad SAW dan kemudiannya diperbetulkan oleh wahyu jika tidak tepat. Seterusnya, perbezaan pendapat di kalangan sahabat dalam menafsirkan suatu hukum. Antara faktor berlakunya perbezaan pendapat di kalangan sahabat adalah kerana perbezaan dari segi mentaliti otak ataupun kecerdasan dan ketangkasan berfikir yang boleh membezakan fahaman seseorang itu dan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Seterusnya adalah perbezaan yang berdampingan dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan wujudnya perbezaan pendapat. Ianya adalah kerana ada sahabat yang tidak pernah berjauhan dengan baginda dan ada juga sahabat yang tidak begitu berdamping bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, perbezaan syarat penerimaan hadis di kalangan para sahabat juga telah menjadi faktor kerana tiada siapa di kalangan para sahabat yang betul-betul mengetahui keseluruhan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum membuat sebarang fatwa, para sahabat perlu meneliti dan mendalami permasalahan yang bersesuaian dengan hadis yang sedia ada. Dalam menelusuri arus kemodenan ini, terdapat berbagai pahaman yang bercanggah dalam landasan Islam. Ini adalah kerana terdapat perbezaan pendapat di kalangan alim ulama dalam menafsir suatu hukum. Oleh itu, para alim ulama perlulah bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat bagi menentukan suatu hukum, bagi meneruskan perjalanan kesinambungan hukum-hukum selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW.